khabar semua? Baik. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung tajuk pada minggu ni adalah basic programming. Minggu lepas kita dah start, kita dah buat tajuk checking, tahap checking, wiring dan juga testing. Dan minggu ni kita akan buat tajuk basic programming. Okey. Sebelum tu saya nak kamu kenalkan diri dulu. Kenalkan nama kamu, umur, kamu punya cita-cita dan juga pengalaman. Boleh? Bermula daripada sana. Saya pemain bola ini. Umur 21. Ya. Malaysia menjadi engineer. Kemudian boleh lah. Okey, next. Saya tak ada. Umur 21. Engineer. Kemudian. Okey, belakang. Umur 23. Engineer. Okey, next, next. Saya Faizal bin Hashim, umur 20, asal dari Kelang, jadi saya Engineer, Okey, next. Saya Lia, umur 20, dari Mudi. Okey, okey, belakang dah. Saya Muripan, umur 24, jadi engineer, kemudian musik. Okey, terima kasih. Kamu dah kenal di antara satu sama lain dan pastikan semasa sesi pengajaran yang saya buat ni, sekiranya kamu tak faham, kamu angkat tangan. Boleh? Okey, seterusnya. Sebelum saya start kelas, saya nak bagi sedikit penerangan tentang keadaan di dalam kelas. Yang pertama, visit point in classroom. Sekiranya ada emergency dan sebagainya, belakang adalah dia punya pintu keluar. Bilik sembahyang ataupun surau ada dekat bawah. Dia punya tangga ada kat tepi sana. Jadi pastikan apabila ada emergency, kamu terus keluarlah daripada bilik ni. Dan pastikan di sekitar kamu, bawah-bawah ni, pastikan dia ada benda-benda yang menghalang semasa sesi pembelajaran. Boleh? Cek betul bawah-bawah tengok. Ataupun ada benda-benda yang mengganggu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semua okey? Okey, bagus. Saya akan pergi pada slide yang seterusnya. Apakah topik-topik ataupun perkara-perkara yang penting di dalam tajuk ini? Yang pertama, kamu kena tahu asas ladder diagram. Sebelum kita buat programming, bahasa program banyak, ada 5 bahasa. Kita fokus hanya satu sahaja, iaitu ladder diagram. Kamu kena tahu basic dia. Simbol ladder diagram yang ni. Simbol ladder diagram. X, Y, N, X, special instruction dan sebagainya. Boleh faham? Dan last kali kamu kena tahu jenis program asas. Interlock, direct, indirect, scaffolding dan sebagainya. Kamu kena familiar dengan benda ini. Okey, ada soalan? Okey, kalau ada soalan, kita teruskan pada slide yang seterusnya. Basic ladder diagram. Basic ladder diagram. Apakah itu ladder diagram? Ladder diagram pada asasnya satu program yang lama telah digunakan di dalam PLC. Ladder diagram ini memang bahasa PLC yang paling lama dan paling senang untuk kita belajar berbanding dengan bahasa-bahasa PLC yang lain. Dan bahasa ladder diagram ini dia adalah jenis yang grafik. Jenis grafik. Dia ada numericon, dia ada numericon, dia ada file dan sebagainya. Dan dia
dia digunakan secara meluas di luar Eropah dan sebagainya. Kalau kamu pergi kilang nanti, ada setengah kilang dia guna instructionist, ada setengah kilang dia guna ladder diagram, tapi kebanyakannya dia guna ladder diagram sebab semua orang faham. Betul tak? Macam SFT dan sebagainya, dia memerlukan latihan yang lain. Dia ada perbezaan daripada ladder diagram. Boleh faham? Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Perbezaan di antara electrical circuit dengan ladder diagram. Jadi kamu tengok, yang ni adalah listah elektrik. Dan yang ni adalah listah elektrik. Yang ni adalah ladder diagram. Maksud saya, yang kamu masukkan ke dalam PLC adalah yang ni. Yang ni. Kamu buat program gunakan PC, kamu masukkan ke dalam PLC dalam bentuk ladder diagram. Tapi kalau kita tengok daripada electrical dengan ladder diagram, lebih kurang sama. Betul tak? Kamu tengok yang ni. Kamu tengok contoh. Anomaly of fault. Betul tak? Dia sama dengan yang ni. Betul tak? Dia sama. Yang ni anomaly of fault. Yang ni pun anomaly of fault. Dia convert, dia tukar sahaja kepada ladder diagram. Daripada electrical, listah electrical kepada ladder diagram. Sama juga dengan yang ni. Yang ni adalah anomaly close. Yang ni pun anomaly close. Dia ada benda yang sama, anomaly close. Yang ni pun anomaly close. Boleh faham? Jadi senang. Kalau kamu dah biasa dengan listah elektrik, kamu nak buat ladder diagram cukup senang. Cukup senang. Ada soalan cakap? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Basic ladder diagram. Asas ladder diagram. Asas ladder diagram ni kamu kena tahu. Sebab kalau kamu tak tahu, dia menyusahkan kamu. Asas ladder diagram. Asas ni adalah rang yang pertama. Kita bukan panggil line, tapi familiar, biasa dia kita panggil line pertama, line yang kedua. Betul tak? Dia panggil apa dia? Dia panggil apa dia? First rang. Yang ni adalah first rang. Baris yang pertama. Yang ni adalah second rang. Sebab dia fokus kepada yang ni, masa attachment nanti saya akan tanya. Levelkan yang mana first rang, yang mana second rang. Okey, jadi kamu nak fokus betul-betul. Yang ni adalah left hand pass bar. Left hand, kiri, right hand. Kiri dan kanan. Tengah-tengah ni adalah logic line. Logic line. Ataupun penyambungan di antara right and left dengan right. Ada soalan katanya? Ada soalan katanya? Yang ni asas, basic. Apa yang perlu kamu tahu? Dekat mana duduknya first rang, dekat mana duduknya second rang, third rang dan sebagainya lah. Yang ni adalah asas. Logic line dan sebagainya. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada slide yang seterusnya.
Okey. Common ladder symbol. Dalam kita nak buat PLC, dalam kita nak buat program PLC, ada beberapa simbol yang perlu kita tahu. Kalau kita tengok kat sini, dia ada X, dia ada Y, dia ada C, dia ada N, dia ada C. X, Y, T, N, C ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Kaedah penggunaan yang berbeza. Contoh, X. X adalah untuk input. X adalah untuk input. Input. Apakah komponen input? Okey, Irfan. Apakah komponen input? Switch. Satu switch. Lagi? Sensor. Terima kasih. Sensor. Ayo. Selain daripada switch dengan sensor, apa dia? Toggle switch. Dia adalah golongan daripada switch, tapi bentuk yang berbeza lah. Mungkin yang ni push button switch, toggle switch. Lagi? Itulah. Okey, limit switch. Bagus. Limit switch. Okey, ini adalah contoh-contoh komponen input. Jadi apabila kita buat program, contoh dari diagram tadi, X 000. X ini adalah merujuk kepada lebar. X, kamu kena ingat, X adalah untuk input. Jangan kamu tukar tiba-tiba Y juga kat sini. Kamu convert dan sebagainya, kamu masuk dalam benda ini. Jadi pastikan sebelah kiri adalah untuk input. Jangan sesekali kamu letak coil sebelah kiri. Itu benda ingat. Ada soalan? Ada soalan? Okey. Seterusnya Y. Y adalah untuk output. Dan Y adalah untuk output. Contoh komponen output saya nak 3. Motor. Kan? Buzzer. Okey, buzzer. Satu lagi. Toilet. Lampu. Okey, bagus. Lampu. Lampu. Dan sebagainya lah. Banyak lagi komponen output yang kita gunakan di dalam penyambungan PLC. Ini adalah salah satu contoh. Ada soalan sekarang? Ada soalan? Kalau ada soalan, saya padam yang ni. Kita pergi kepada T, M dan C. T adalah timer. Timer. Contoh kita buat T1, K10. 10 ni adalah value bagi timer. Ataupun nilai bagi timer. 10 minit. 20 minit. Bergantung kepada setting PLC. C adalah C, terusnya C, N dulu. N adalah internal relay. Betul tak? M dengan S. Internal relay. Relay yang ada dalam PLC. Kalau yang ni relay external, di luar daripada PLC. Kalau yang ni lain. Tapi kalau M dengan S adalah relay di dalam PLC. Yang tu kamu kena tahu.
Ada soalan? Ada? Kalau tak ada soalan, C apa dia C? Counter. Bermula dengan C0, C1, C2 dan seterusnya. Contoh, kalau kita nak tulis C0K5. K5 ni menunjukkan apa dia? 5 kali. C0 adalah jumlah counter. C0 satu counter. C2, C1 counter yang kedua. Boleh faham? Ada soalan? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Kepada slide yang seterusnya. Okey. Sebelum saya terlupa, setiap simbol-simbol ni dia akan aktif sekiranya fixed device dia bertukar kepada satu on, kosong off. Itu saja. Satu ada signal, kosong tak ada signal. Boleh faham? Kamu tekan push button, signal masuk kepada coil counter, nilai dia menjadi satu. Kamu putuskan signal yang masuk kepada coil counter, nilai dia akan jadi kosong. Itu saja. Boleh faham? Ada soalan? Belakang? Belakang? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, terima kasih. Seterusnya, ini adalah penerangan daripada apa yang saya cerita tadi. Dia punya penerangan secara detail. Okey, contoh. Tengok contoh. X adalah input. Dia dalam contoh ni. Dan X adalah input. Y adalah output. Dan Y adalah output. X ni, kalau contoh kat sini adalah push button. Tekan push button, Y ini akan aktif. Y akan aktif. Kalau kamu buat penyambungan Y ni pada lampu akan nyala. Kalau kamu buat penyambungan pada motor akan pusing. Kalau kamu buat penyambungan pada baja akan boleh faham? Seterusnya, Y. Kita dah cerita tadi. Internal relay. Pun kita dah cerita. Tapi kamu tengok contoh dia. Internal relay. M. Sedap. M adalah internal relay. Kamu tidak perlu buat penyambungan. Memang dah ada kat dalam tu, hanya guna sahaja mengikut kesesuaian program yang kamu buat. Boleh? Mengikut kesesuaian. Tak nak guna pun tak apa. Nak guna pun tak ada masalah. Okey. Seterusnya. Yang ni tadi sama. S sama dengan S. Solid state relay. Timer. Yang ni penting. Timer. Timer. Contoh kamu nak buat traffic light. Contoh kamu nak buat traffic light. Kamu nak buat traffic light. Contoh ada 3 lampu. 1, 2, 3. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Ini contoh penggunaan timer. Tekan push button start. Lampu hijau nyala 30 saat. Selepas 30 saat lampu hijau padam, lampu
Lampu kuning nyala 10 saat. Contoh. Contoh. Lampu kuning padam, lampu merah nyala 40 saat dan dia ulang balik kepada lampu hijau. Continuously sehingga lampu hijau stop ditekan. Sistem akan ada soalan? Ada soalan tekan? Cara kita nak tulis tadi saya dah cerita. T1, okey? Ini itu pula apa? K adalah constant nilai bagi time. Contoh kalau nak tulis T1 space K 30. Ini adalah value bagi timer. Jadi kita boleh set. Kita tekan je keyboard dekat PC kamu. Kita boleh set nak 100, nak 200, nak sekali tak ada masalah. Ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau ada soalan, kita pergi kepada slide yang seterusnya.